أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah pada malam 27 Zulhijjah 1443 Hijrah ini kita dipertemukan untuk meneruskan pembacaan daripada kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan berkaitan dengan perkara kematian dan juga hari akhirat. Semoga Allah memberikan kita rasa untuk terus beramal ibadah dan sentiasa mengingati mati sebagai tanda-tanda menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, pada pengajian lepas kita sudah membacakan berkaitan dengan kedahsyatan sakaratul maut, iaitulah Nabi telah bersabda la tamannawul maut fa inna hawlal matla'i syadid. Ya, janganlah kamu berangan-angan ataupun mengharapkan kematian itu, kerana ia merupakan sesuatu keadaan huru-hara kucak-kacir yang sangat dahsyat. Ya, itulah perkara kematian yang perlu kita isti'dad, bersedia dengannya. Jadi itulah yang akan kita bacakan pada malam ini, tentang bab yang baru, iaitu bab majaa annal qabra awwalu manazil al-akhirah wa fil bukaa indahu wa fi hukmihi wal istidadun lahu. Iaitu bab yang menyatakan tentang sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan awal sebelum menuju ke hari akhirat, dan juga bolehkah menangis di kubur dan hukum yang berkaitan dengannya, serta persediaan menghadapi sebelum nak masuk kubur tu, apa yang kita kena buat. Baik, daripada Imam Ibn Majah an Hani bin Uthman qal kana Uthman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka hatta yabillu lihyatihi faqila lah تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه وإن لم ينجى منه فما بعده أشد منه
atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah daripada Hani bin Uthman berkata, adalah Uthman bin Affan satu ketika apabila dia berdiri ala qabrin, maksudnya berdiri sebelah kubur lah, mungkin semasa menziarahi ataupun selesai aja pengkuburan baka Sayyidina Uthman ni menangis. Dia berdiri kat kubur tu, kemudian dia menangis, sehingga menangisnya tu membasahi janggutnya. Kan kalau dia cakap menangis biasa-biasa tu kering, dia akan kering kat sini kan. Ni kalau dia menangis betul-betul tu sebagai nak menunjukkan dahsyatnya menangisnya Sayyidina Uthman ni sehingga membasahi janggutnya. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Sayyidina Uthman, wahai Uthman, apabila engkau diingatkan tentang syurga, engkau diingatkan tentang neraka, engkau taklah menangis, kan? Tetapi bila engkau berdiri di kubur ni, engkau menangis pula. Kenapa ya? Kan? Maksudnya seorang sahabat ni perasanlah bila Nabi atau sahabat-sahabat menceritakan tentang syurga, tentang neraka, Sayyidina Uthman tak menangis. Wallahualam, mungkin masa dia tengok tu, masa dia dengar Uthman tak menangis ke, ataupun mungkin dia tak nampak Sayyidina Uthman menangis, kan? Tapi bila dekat kubur ni baru dia nampak Sayyidina Uthman menangis. Yang menangis iaitu menangis yang betul-betul menangis, sehingga air matanya membasahi janggutnya. Kan, maksudnya cakap pasal syurga neraka tak nangis, tapi berdiri dekat kubur ni kau nangis pula Uthman. Kenapa? Soalan macam itulah. Maka dijawab oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, dia pun menyampaikan sabdaan Nabi, innal qabra awwalu manazilul akhirah, sesungguhnya kubur ini merupakan peringkat pertama ataupun persinggahan pertama untuk menuju ke hari akhirat. Sekiranya seseorang itu berjaya untuk melepasi ujian di dalam kubur ini, maka apa yang akan berlaku selepas itu dipermudahkan ataupun mudahlah baginya. Wa illam yanja, kalaulah di persinggahan pertama ini ataupun awal-awal lagi dia tak lepas di kubur ni, maka apa yang akan berlaku selepas itu asyadda minhu, lebih dahsyatlah daripada yang akan dihadapinya di dalam kubur. Ya. Senang cerita sini ya tuan-tuan, contohnya lah anak kita, cucu kita, macam mana dia nak tahu membaca, nak tahu mengira, kan? Dari peringkat prasekolah tadika, dia kena tahu huruf dulu, A, B, C, D, E, F, G, macam mana kira A, B, C tu, kan, eja A, B, C tu. Dia kena tahu nombor 1, 2, 3, 4, macam mana nak kira 1, 2, 3, 4. Bila dia kenal huruf, bila dia boleh eja, maka akan mudahlah naik tahun 1, naik tahun 2, naik tahun 3, dia akan bina ayat, buat karangan, dan sebagainya. Boleh mengira sifir, bahagi, tolak, kali, campur, boleh. Sebab apa? Masa peringkat awal sebelum nak masuk sekolah tu, dia dah menguasai, kita sebut dalam bahasa pendidikannya 3M ni, kemahiran 3M, membaca, mengira dan menulis. Dia dah kuasai. So bila masuk sekolah darjah 1, 2, 3, 4 sampailah tingkatan 4, tingkatan 5, dia akan mudahlah nak buat karangan, nak mengira sifir dan sebagainya. Tapi kalau di peringkat awal lagi, masa tadika, masa prasekolah, dia tak kenal huruf, dia tak boleh nak menulis, tak boleh nak baca, agak-agak macam mana dia akan masuk sekolah darjah 1, darjah 2 nanti? Kawan-kawan semua dah tahu dah. Dia masih lagi nak menulis, nak betulkan huruf A. Kawan-kawan dah buat dah satu ayat, saya makan nasi. Dia baru nak macam mana huruf S ya, huruf S. Seolah-olah macam itulah. Seolah-olah macam itu, mungkin tak sama. Maksudnya bila seseorang itu di peringkat awal, sebab apa tuan-tuan, kalau kita tengok nanti pada hadis yang panjang, lama, banyak lagi lepas-lepas ni, tentang peringkat-peringkat untuk menuju ke syurga dan neraka tu, kan, peringkat-peringkat di hari akhirat tu, yang masanya sangat lama, yang jaraknya sangat jauh,
yang kita tak boleh nak gunakan kira-kira kita di dunia ni. Tuan-tuan, contohnya kalaulah kita ni nak pergi ke Mekah, pergi ke Arab Saudi buat haji, kita boleh kira, kita boleh tahu duit kita berapa banyak. Contohnya 10,000 contohnya. Kita akan naik kapal terbang yang jaraknya lebih kurang 800 km. 800 km pula. Itu dari Madinah ke Riyadh. Saya tak ingat, hampir 8 jam lah. Berapa kilometer tak, saya pun tak ingat. Tu boleh kira lagi dan kita akan sampai. Kita akan sampai naik kapal terbang 8 jam tu sampai lah. Baik, kalau kapal tak rosak, kalau kapal tak habis minyak, 8 jam tu akan sampai. Dan duduk sana seminggu, duduk sana 2 minggu, lepas tu balik ke Malaysia balik. Kan dengan duit yang 10,000 tadi itulah, dengan jarak masa 2 minggu itulah, dan juga 8 jam pergi 8 jam balik, sampailah. Tu yang kira kita cakap paling jauh lah nak pergi. Lagi dekat kalau kita balik Kelantan, balik Kedah, balik Johor dan sebagainya. Apatah lagi kalau setakat kita pergi balik Kelang, balik PJ dan sebagainya. Tapi nak cerita pasal alam akhirat ni, satu, kita tak pernah sampai ke alam akhirat tu. Yang kedua, kita pun tak tahu berapa lama dan berapa jaraknya. Tak dapat nak disebut. Kalau kita baca-baca hadis Nabi pun tak ada sebut, tak ada satu jarak yang tepat. Berapa lama kita akan berada pada mahsyar, berapa lama kita akan menunggu untuk timbangan mizan, berapa lama kita akan meniti titian siratul mustaqim, tak ada satu tempoh yang tepat, tak ada satu jarak yang tepat yang menunjukkan macam mana kita akan berada di hari akhirat nanti. Kan, so macam kita kat dunia ni, kita boleh bersedia kan. Okey, kita nak balik ke Kelantan, apa yang bekalan kita nak bawa, minyak kan nak isi banyak mana, kereta, kan, nak naik kereta apa, nak naik kapal terbang, kita boleh plan, kita boleh tahu macam jarak pergi dan balik tu. Tapi bila kita start nanti masuk kubur, tuan-tuan, masa tu kita tak tahu berapa lama lagi aku kat kubur ni nak menuju hari kebangkitan nanti. Lepas tu berapa lama lagi nak menuju kepada mahsyar tu, dari bangkit tu nak bergerak kepada mahsyar tu, macam mana keadaannya, dan juga berapa lama lagi nak menuju kepada mahsyar tu. Pasal tu Sayyidina Osman nangis, tuan-tuan. Tak payah dia bukan cakap dia tak takut syurga neraka tu, tak. Maksud dia cakap syurga neraka ni jauh lagi ni. Aku tak tahu, kita tahu pendirian sahabat-sahabat Nabi ni, walaupun mereka ini mubasyirin bil jannah, golongan sahabat yang sudah dijamin masuk syurga, confirm dah ada cap mohon daripada Nabi dah jamin korang masuk syurga ni kan. Tapi dia masih nangis lagi bila nak masuk dalam kubur ni. Sebab apa? Tak tahu apa nasib aku nanti ni. Kalau aku selamat dekat kubur ni, disebut oleh Nabi tadi, ba'dahu aisar, selepas itu mudahlah dia nak kepada mahsyar, nak timbangan mizan, nak ke titian sirat mustaqim. Tapi kalau kat kubur pun dah kantoi, dekat kubur pun dah sangkut, maka asyadda minhu, lebih dahsyat lagi apa yang akan dihadapi selepas itu. Qala ya Rasulullah, maka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma raaitu manzaran. Dan Sayyidina Umar pun cakap, bila Nabi sebut macam tu, bila kamu selamat dekat kubur ni, kamu akan selamat mudah lepas itu. Kalau kamu sangkut dekat kubur ni, akan susah lepas tu. Maka Sayyidina Osman pun cakap, ya Rasulullah, ma raaitu manzaran qat illa wal qabri afdha'u minhu. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang mengerikan, lebih dahsyat tentang apa yang kau sebutkan tentang kubur ni. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Maka Sayyidina Osman pun terus seolah-olah dia bersyair lah, fa in tanja minha tunji min dhi azimah wa illa fa inni la ikhalaka najian. Sekiranya kau selamat daripada perkara ini, maka kau akan mendapat kebahagiaan yang besar. Sekiranya tidak, ketahuilah bahawa yang akan menggantikan kebahagiaan itu adalah kecelakaan.
Maksudnya sama ada bahagia ataupun celaka. Apa yang bermula di kubur yang akan bergantung, berkait yang berlaku selepas itu. Juga di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah anil Barra qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Satu ketika Al-Barra radhiyallahu anhu bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan jenazah. Ya, dari awal urusan itu sampailah dikebumikan jenazah. Fajalasa ala syafiril qabri fabaka. Kan? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk di sisi kubur tu selepas pengkebumian tu, dan Nabi pun menangis juga. Wa baka, dan aku pun turut menangis. Al-Barra tadi, hatta ballat thara, sehingga air mataku menitis ke tanah. Kalau tadi Sayyidina Uthman nangis basah janggut kan, jadi Al-Barra nangis. Mungkin kalau kita nangis dekat kubur kan tuan-tuan kan, nangis tunduk tu atau menitis air mata tu ke tanah lah, jatuh ke tanah. Dan Nabi pun bersabda, ya ikhwani lamithli hadha fa'iddu, wahai rakan-rakanku, wahai sahabat-sahabatku, seperti inilah kamu akan diperlakukan. Oleh itu fa'iddu, bersedialah. Kan seolah-olah macam kita talqin itulah kan tuan-tuan. Kan bila kita selesai perkuburan tu diingatkan oleh imam atau sebagainya, so antara kalimah-kalimah yang diingatkan begitulah, wahai saudara-saudaraku, beginilah keadaannya yang kamu akan diperlakukan nanti. Maksudnya sekarang masa kita hidup, kita uruskan jenazah kan, kita mandikan dia, kita kafankan dia, kita solatkan dia, dan kita akan kebumikan dia, kan. Dan begitulah kamu juga, tuan-tuan, nanti kalau ada satu masa bila kita ada menguruskan jenazah, sama ada di kalangan ahli keluarga kita atau jiran kita, kawan-kawan kita, semasa menguruskan jenazah tu, cubalah kan, untuk kita datangkan rasa insaf, untuk kita rasakan betul-betul rendahnya hati kita ni. Cubalah bayangkan kalau orang yang kita uruskan tu adalah kita sendiri. Kan masa kita mandikan ni, kita fikir dalam hati, Allah, macam manalah nanti kalau aku dimandikan seperti ini. Kan siapalah yang akan mandikan aku nanti? Agak-agak mandinya aku tu sempurna tak macam ni? Kan. Kemudian balik bila kita kafankan jenazah tu, kan kita bayangkan, ya Allah, macam manakah nanti aku akan dikafankan? Kalau dulu mungkin aku boleh pilih aku nak pakai baju apa, cantik mana, tapi sekarang aku akan terbujuk aku macam ni, ya Allah, apa yang akan dipakaikan itulah, kan dengan kain putihnya, adalah sedikit wangi-wangi dan sebagainya, kan. Kemudian bila kita solatkan jenazah tersebut, tuan-tuan, kita bayangkan jugalah, ya Allah, kalau sebelum ni aku berada di belakang imam, kan, aku ikut apa imam buat, sekarang aku berada kat depan dan tak boleh nak buat apa dah, kan. Imam sujud ke, imam rukuk ke, imam akan tak boleh nak ikut dah, aku dah terbujuk ke aku dah. Dan yang paling memilukan, kan, bila kita sendiri menguruskan ahli keluarga kita, kita sendiri boleh rasa, kan, kita menguruskan ahli keluarga kita angkat, mungkin ada sebahagian keluarga yang tolong atas masukkan ke bawah, mungkin ada sebahagian keluarga yang menyambut dari atas ke bawah, masukkan ke liang lahat. Masa tu pun kita fikirlah, ya Allah, nanti aku seorang-seorang macam ni, ya Allah, kan, aku akan duduk dalam ni seorang-seorang, lepas tu kena kambus, tinggal. Di samping kita bayangkan keluarga kita yang kita akan berpisah tu, untuk kita ambil ibrah, kita bayangkan kita juga memang akan jadi macam tu. Itu yang Nabi pesan, ya ikhwani lamithli hadha, wahai kawan-kawanku, wahai sahabat-sahabatku, macam inilah nanti kamu akan diperlakukan, kamu akan berlaku macam inilah. Fa'iddu, maka bersedialah. Bersedia dengan apa, tuan-tuan? Tidak lain tidak bukan bersedialah dengan amal-amal salih. Itu je, tak ada lain yang boleh selamatkan kita, tuan, melainkan amal soleh. Banyak mana amal soleh yang kita dah buat? Mungkin banyak,
tetapi banyak mana amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita tak tahu. Allah kan kita selalu minta dengan Allah, ya Allah, sama pertama kita istighfar, yang kedua kita minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalanku, ya Allah terimalah sedekahku, ya Allah terimalah solatku, ya Allah terima. Kita minta dengan Allah, tuan-tuan. Kan kita mungkin banyak solat, alhamdulillah kita jaga solat 5 waktu. Kita mungkin banyak bersedekah, setiap kali kita datang ke surau kita akan masukkan duit dalam tabung. Kita mampu untuk berpuasa, itu mampu untuk berbaik, tapi banyak mana ya Allah yang mungkin kau terima amalan-amalanku, ya Allah. Aku nak masuk kubur nanti, siapa yang boleh temankan aku dalam kubur nanti, ya Allah. Ya tuan-tuan, anak isteri kita tak akan masuk dalam kubur sama-sama. Apa harta yang kita ada kat dunia ni tak ikut kita, tuan-tuan, dalam kubur. Tapi akan temankan kita dalam kubur amalan kita yang tak banyak pun. Dan tak banyak kita buat malas, kita buat cara lalai, lepas tu nak minta selamat kat kubur, ya Allah. Kita akan bersendirian dalam kubur. Itulah Nabi pesankan kita, tuan-tuan, fa'idu, bersedialah, beramallah. Dan kita minta agar Allah terimalah amalan kita dan juga menjadi peneman kita dan selamat kita dalam kubur nanti, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala. Maaf, tuan-tuan. Itulah yang dikongsikan oleh penyair Arab, tuan-tuan, likulli unasin maqbir bifinaihim. Setiap manusia itu, setiap insan itu akan disediakan kubur, dan kubur itulah tempat dia akan disemadikan. Wahum yanqusuna wal qubur tazid. Sedangkan manusia yang hidup itu akan berkurangan, tetapi bilangan kubur itu akan bertambah. Tuan-tuan, alhamdulillah kita duduk kat sesi 20 kan, ada masa seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, mungkin ada di kalangan kita yang mengiringi jenazah. Tengok, tuan-tuan, setiap hari tanah perkuburan di seksyen 21 tu bertambah. Ada tak berkurang? Tak ada berkurang, tuan-tuan. Yang berkurangnya ahli keluarga kita, yang berkurangnya ahli qaryah kita ni. Kan, yang berkurang orang yang hidup di sekeliling kita ni berkurang. Mungkin tambahlah cucu dan sebagainya, tapi dia dah dikira generasi yang lain. Kan, kalau kita melihat sendiri dengan kawan-kawan kita kat surau ni, kan, kalau dulu mungkin nampak ramai sikit kan, tapi dah tak ada dah, cerita ni dah tak ada, sini dah tak ada, situ dah tak ada. Siapa mereka? Kan kawan-kawan kita juga yang telah mendahului kita. Dalam satu tempoh yang lain nanti akan kosong pula. Kat sini dah tak ada orang dah. Kan yang bergantikan tu dah kira generasi lain, mungkin anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita. Kan? Jadi itulah maksudnya, manusia yang hidup, yang generasi kita ni akan berkurang dan bilangan kubur akan terus bertambah. Baik. Waqtalafa fi awal man sanna al-qabri. Maka siapakah sebenarnya dari sunnahnya, kalau ikut dari sunnah kubur ni, siapa yang mulakan dulu? Maka faqil diriwayatkan bahawa al-ghurab, iaitulah burung gagak, ketika mana Qabil membunuh Habil. Ini kisah awal masa Nabi Adam AS dulu, anaknya. Waqila Banu Israel, dan dikatakan adalah Bani Israel yang start persemadian ataupun perkuburan jenazah ini. Walaysa bi syai', tapi itu tak kuatlah. Lebih kuat sekali adalah kisah Qabil dan Habil. Kana Qabil ya'lamu dafni, sesungguhnya Qabil yang membunuh Habil ni, dia tahu macam mana nak mengkebumikan jenazah adiknya ni. Kan? Walakin tarka akhuhu bil ara istighfafan bih. Tetapi dia meninggalkan, lepas dia bunuh adik dia, Qabil tu bunuh Habil, dia biarkan macam tu je. Kan kita tahu, tuan-tuan, maksudnya
Qabil dan Habil ni anak Nabi Adam ni, Qabil ni sentiasa iri, sentiasa dengki dengan adik dia Habil ni. Dapat kahwin dengan adik masa zaman Nabi Adam tu, mereka kahwin sama adik-beradik lah kan. So Habil ni kahwin dengan adiknya yang cantik, Qabil kahwin dengan yang tak cantik sangat. So masa diperintahkan untuk bersedekah, untuk infak, yang Habil ni bagi kambing yang sihat, kambing yang cantik untuk disedekahkan. Yang Habil ni pula cuma bagi Qabil ni pula cuma bagi gandum yang buruk kan. Macam mana nak diterima? Kan, sampai satu ketika dia bunuh adik dia Habil kan. Maka Allah Subhanahu wa taala bila dia biarkan adik dia macam tu, fa ba'athallahu ghuraban yabhathu turab, Allah turunkan burung gagak ni. Burung gagak ni yang tolong timbuskan, kutiplah macam tanah tu sedikit, tutup Habil ni, kan, untuk seolah-olah untuk menanamkan, menutup jenazah Habil ni. Faqala 'inda dhalik, maka perkara ini dirakamkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 31. Allah berfirman, ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Firman Allah ni merakamkan dialog Qabil kepada Habil bila melihat burung gagak ni tolong timbus tanah Habil ni untuk tutup Habil ni. Ya wailata, ya Allah, celakalah aku kan, padahal aku ni bukan tak tahu nak kebumikan jenazah adik aku ni. Maka macam mana aku boleh belajar daripada burung gagak ni supaya menutup kan sawat akhi, maksudnya menutup dengan tanah Habil ni, maka aku menjadi di kalangan orang-orang yang rugi. Maka ulama bertafsirkan perkataan nadim. Nadimin ni contohnya kalau kita berzikir tuan-tuan, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Apa maksud tuan-tuan? Tubna ilallah, kami bertaubat kepadamu ya Allah, wa raja'na ilallah, dan kami kembali kepadamu ya Allah, wa nadimna, dan kami menyesal. Nadim ni menyesal. Wa nadimna ala ma fa'alna, dan kami menyesal atas apa perbuatan telah kami lakukan sebelum ini ya Allah. Maka kalimah yang sama, fa asbaha minan nadimin, maka aku ni menjadi di kalangan orang-orang yang rugi. Rugi macam mana? Maka di sini dah diletakkan haitsu ra'a ikramillah li Habil, sebab Habil ini adalah hamba Allah yang baik kan, bila dia bersedekah dengan betul sebagainya, maka Allah memuliakan dia. Dan walaupun Qabil tadi biarkan Habil macam tu, tapi Allah turunkan burung gagak ni supaya mengajarkan kepada Qabil ataupun tolong tutup Habil ni, jangan dibiarkan macam tu sahaja, kan. Jadi penyesalan yang berlaku walaupun dia kata fa asbaha minan nadimin, aku ni di kalangan orang-orang yang menyesal, tapi ulama mentafsirkan bahawa penyesalan Qabil itu bukan sebab dia bunuh Habil tu, dia menangis menyesal sebab kehilangan adik dia, bukan sebab dia bunuh. Benda ni berkait dengan hati lah tuan-tuan. Kadang-kadang orang macam contoh kita bertaubat kadang-kadang bukannya sebab kita betul-betul menyesal, tapi sebab kita dah tak dapat apa yang kita nak, taubatlah macam ni. Sebagai contoh apa tu? Sebagai contoh lah, contoh kita teringin nak mengorat seorang anak dara ni, tapi tak dapat kat kita, dapat kat orang lain. Dapat orang lain tadi tu, tak jadilah aku nak kahwin, aku taubatlah daripada mengorat ni. Kan? Kita bertaubat tu bukan sebab kita nak baik, bertaubat tu sebab tak dapat apa yang kita nak, kan. So benda tu tak betul lah, taubat yang tertolak lah kat situ, kan. So sama lah kat Kim macam ni, dia menangis tu bukan sebab dia menyesal sebab dia bunuh adik dia menyesal sebab kehilangan adik dia. Benda tu berkait lah kepada impak selepas itu taubat tu. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan kita pun, kenapa aku masih lagi buat dosa, kenapa aku masih lagi buat benda-benda yang tak elok ni? Mungkin sebab masa kita istighfar, masa kita taubat tu, kita tak betul-betul taubat, kita masih lagi ada rasa nak buat lagi benda tu.
Kan kita belajar awal dulu, antara syarat taubat adalah berazam untuk tidak kembali melakukannya, barulah betul-betul taubat kita itu diterima. Ni kita minta taubat tapi dalam hati kecil kita tu, tak apalah, yang ini aku taubat, nanti aku buat lagi lah benda ni. Tu tak berlaku lah taubat kat situ. Kan ya, tu untuk sama-sama kita muhasabah lah ya. Baik, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsirkan ayat ini, walau kana nadamati ala qatlihi la kanat nadamah taubah. Kalau betul dia bertaubat tu sebab dia bunuh, maka dia akan betul-betul bertaubatlah, tapi perkara tu tak berlaku. Tapi Qabil ni menangis kat kepala adik dia ni, sampailah datang 2 ekor gagak. Dia sendiri dalam riwayat lain dalam riwayat Ibnu Abbas pula, bila dia dah bunuh adik dia menangis kat kepala adik ni, nampak pula ada 2 ekor gagak yang berbunuh-bunuhan. 2 ekor gagak ni, 2 burung ni bergabung. Faqatala ahaduhum al-akhar thumma hufira lahu hufratan fadufinahu. So bila dah berbunuh 2 ekor gagak ni, 1 ekor gagak tu tolong timbus gagak yang dibunuh tadi tu. So ada dua riwayat. Riwayat pertama tadi, gagak tu tolong timbuskan dengan tanah, tak ada yang gagak yang bergaduh, tapi datang seekor gagak tu tolong timbuskan Habil. Riwayat yang kedua, bila Qabil lah bunuh adik ini, gagak ada 2 ekor gagak bergaduh, 1 gagak tu mati, yang 1 ni dapat mati, dia timbuskan gagak yang dibunuh dia itu. Kat sinilah dia nampak, oh macam ni rupanya cara nak kebumikan jenazah atau nak timbus orang yang meninggal dunia. Dan bermula dari sinilah sejarah sunnah yang dilakukan oleh anak-anak Bani Adam. Macam mana kita nak menguruskan jenazah, sebagai apa? Ikraman lahu, memuliakan jenazah itu supaya ia tidaklah, kalau orang mati, kalaulah benda ni tak berlaku, kalaulah benda ni tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ibrah daripada kisah pembunuhan Qabil dan Habil itu, ya, ibrah pada peristiwa berlaku pada 2 ekor burung gagak tu, mungkin manusia ni tak ada ilmu macam mana nak menguruskan jenazah. Mungkin kalau mati, macam mana nak jenazah ni? Kita biar je lah, ataupun kita campak kat laut je lah, ataupun kita bakar je lah. So benda-benda itu tidak mengikut sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sunnahnya apa tuan-tuan? Yang kita buat sekarang ni, alhamdulillah, kan, di berterusan. Bila ada khairat kematian, ada kursus-kursus pengurusan jenazah, yang itulah, walaupun ia nampak ada macam-macam adat, tapi benda tu berterusan untuk kita menguruskan jenazah itu dengan lebih baik. Bertepatan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, thumma amatahu fa aqbarah. Dan apabila seseorang itu sudah meninggal dunia, fa aqbarah, maka kebumikanlah ia. Daripada surah Abasa ayat yang ke-21. Baik. Seterusnya tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir tentang satu perkara yang berlaku, untuk kita diingatkan bahawa setiap sesuatu itu perlulah kita pastikan betul-betul mengikut sunnahnya. Apa yang akan berlaku selepas pengkebumian jenazah. Baik. Daripada Muslim, an Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassisul qabra wa ay yaq'udu alaihi wa ay yabna alaihi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abi Dawud dan Imam Tirmizi. Yang dipesankan oleh Nabi SAW itu, Nabi melarang apa tuan-tuan? Ay yujassisul qabra, melarang kita mengecat kubur. Kan, wa ay yaq'uda alaihi, melarang kita duduk atas kubur. Dan yang ketiga, Nabi melarang wa ay yabna alaihi, membuat binaan di atas kubur. Ini 3 larangan berdasarkan hadis sahih ini. Jangan nak cat kubur, jangan duduk atas kubur, jangan membuat binaan ataupun bangunan di atas kubur. Baik. Begitu juga naha Rasulullah SAW, riwayat yang lain maksud hampir sama, an tujassisul qubur, mengecat kubur, wa yaktub 'alaiha, menulis di atas kubur, wa ayyabna 'alaiha, wa an tatawwa,
dan kamu buat binaan atasnya, dan kamu injak pula atas kubur tersebut. Itu pun merupakan larangan daripada Nabi SAW. Maka berkata ulama kami rahimahumullah, wa karaha Malik, dalam pendapat Imam Malik ataupun mazhab Maliki, tajsisul kubur, mengecat kubur adalah perkara yang makruh. Kerana apa? Lianna dhalika minal mubahah, ianya adalah satu perkara berkaitan dengan perhiasan duniawi. Ya, wa tilka manazilul akhirah, padahal kubur itu adalah peringkat pertama untuk menuju ke alam akhirat. Walaupun kubur tu atas dunia, tapi bila kita faham hadis yang awal tadi, ianya adalah pemisahan seorang hamba Allah itu daripada dunia ke alam yang lain. Maksudnya kalau kita dah kebumikan jenazah tu, dia dah tak ada kaitan pun sebenarnya dekat dunia ni. Yang masih berkait kita lah yang masih hidup ni, kan. Jadi bila orang tu dah mati, dah meninggal dunia, dah masuk dalam kubur, dia sebenarnya dah tak ada kaitan dah dengan apa akan berlaku di atas kubur tu, di atas tanah tu, kan. Kenapa dia dah berpindah ke alam yang lain, ke peringkat yang lain? Kenapa dia masih berkait dengan apa yang ada dekat atas kubur tu? Kan. Dan apatah lagi, kubur itu pula dijadikan sebagai benda yang tanda bermewah-mewah, tanda untuk menunjuk-nunjuk, kan. Wa innama yuzayyinul mayit fi qabrihi amalih, kerana sebenarnya macam kita baca pada awal tadi, yang diperlukan oleh ahli kubur, orang mati itu, perhiasan dia, apa dia? Amalan dia, doa daripada kita yang masih hidup. Kan, benda ni memang sedikit pedih lah untuk saya sampaikan, tuan-tuan, tapi kena dijelaskan. Walaupun dalam mazhab Maliki dia dikira makruh, tapi makruh yang lebih kepada haram. Jangan sampai kita membazir, jangan sampai kita terlalu nak berhiaskan kubur tu. Tak ada manfaat dah, memang zero manfaat. Simple je, kita fikir dengan logik akal kita, tuan-tuan. Nanti akan ada juga dalam syair ni saya kaitkan, wa idza walaita umur qaumi lailah, kalau kamu dapat menguasai satu kaum tu, kita kenal dekat kaum tu, macam tu kita ni bangsa kita Melayu dan sebagainya, fa'lam bi annaka ba'daha mas'ulun, ketahuilah kerana setiap daripada kamu itu akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kamu lakukan, kan. Wa idza hamalat ila qubur janazah, bila kamu membawa ke kubur jenazah, fa'lam bi annaka ba'daha mahmulun, ketahuilah bahawa selepas ini kamu pula yang akan dibawa. Sekarang kita bawalah jenazah, kan, bawa event, tapi satu masa kita akan dibawa macam tu juga. Ya sahibul qabril munqish satahahu, wahai penghuni kubur, maksud kita je lah penghuni kubur nanti, kan. Wala'allahu man tahtahu maghlulun, ketahuilah bahawa walaupun kubur kamu cantik ke atas tu, diukir, disimen, di apa semuanya, padahal kamu di dalam tu sedang diseksa. Maghlulun, dirantai, dipukul, diseksa, kan. Tak ada, memang tak ada kaitan. Bukan maksudnya kalau kubur cantik, orang bawah tu akan selamat. Kalau kubur ni tak cantik, tak ada perhiasan, maka dia akan kena seksa. No, tak ada kaitan pun, tuan-tuan. Azan ni, beri jap untuk azan isyak.
Baik tuan-tuan, sedikit lagi berkaitan dengan binaan azas kubur. Suka saya nak ingatkan bersama bahawa janganlah terlalu kita ini, ialah kadang-kadang orang kita atau orang Melayu ni dia punya emosi itu terlebih, tapi tidak diletakkan pada tempat yang sepatutnya. Kan, sebagai contoh lah, dia baru selesai mengebumikan mungkin ibu atau ayahnya kan, kan mungkin dalam perbincangan itu ada cakap, kesianlah mak ayah kita kat kubur tu kan, jom kita cantikkan kubur tu. Benda tu macam apa bukanlah saya cakap, saya nak marah, tapi benda tak betul lah, emosi yang tak betul. Kesian dekat mak ayah bukan dengan mencantikkan kubur. Ya, kesian dekat orang yang meninggal dunia itu bukan nak cantikkan kubur, tak ada faedah. Benda tu tak ada faedah dan membazir. Sepatutnya kalau kita kesian kat mak ayah kita, apa yang kita kena buat? Kita dah belajar dulu 3 hadis yang masyhur yang tentang 3 perkara tu kan. Bila mati seorang anak Adam akan terputus segala amalannya. Pertama apa dia tadi? Pertama apa? Al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Baik, semasa hidup mak ayah kamu ada ajar ilmu. Tak kisahlah ilmu apa pun. Kan, kalau dia ajar kamu mengaji, kamu mengajilah terus. Dan kalau kamu pandai mengaji, kamu ajar kat orang lain. Itu ilmu yang dimanfaatkan. Benda tu akan berterusan, pahala tu akan dapat dekat mak ayah kamu. Kan, kalau mak ayah kamu ada kerabat, ada adik-beradik lagi, ada saudara mana, kawan-kawan, hubungkan silaturahim. Jumpa balik kawan-kawan mak ayah kamu, rapatkan hubungan balik, jangan putus. Itu pun memberi manfaat kepada mak ayah kamu yang dalam kubur tu. Begitu juga sedekah jariah, sedekah jariah. Daripada kita habiskan 1,000, saya tak tahu lah kos bina kubur tu berapa, habiskan 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 untuk bina kubur, baik duit tu disedekahkan, diinfakkan untuk surah An-Nur ni, sebagai contoh. Kan, supaya benda tu menjadi wakaf ataupun benda yang jariah, sedekah jariah. Sebab apa? Antara benda yang masih lagi berjalan adalah ibadah wakaf. Kan, kita sedekahkan atas nama mak ayah kita.
Itu lebih baik daripada kita buat cantik-cantik kubur tu. Dan yang ketiga, yang paling utama sekali, kalau kamu kesian mak ayah kamu dalam kubur tu, doa, mengaji, sedekahkan pahala amalan kita ni kalau ada kepada mak ayah kita. Rajin-rajin berdoa, rajin solat, lepas solat doa, lepas solat doa. Itulah tanda kesian kita kat mak ayah kita dalam kubur tu. Bukan pakai kubur duit, oh buat kubur cantik sikit, letak marmar, basuh hari-hari, siram. Benda tu tak ada manfaat pun. Cukuplah sekadar kita letak tanda, okey, ini kubur ayah, letaklah nama sikit sebagainya. Benefit Nabi apa? Kalau kubur Nabi tu, ra'aitu kubur Nabi shibran, sejengkal je tingginya. Maksudnya kalau kita buat sampai berlebihan tu dah kira hulu, namanya hulu, berlebih-lebihan, membazir dan tak sepatutnya. So kalau kita dah buat benda tu kepada kubur mak ayah kita, kubur abang kita, kalau saya nak cakap pecahkan tu macam melampau sangat, kan? Tapi elakkanlah benda tu, kan? Dan kita yang masih hidup ni, tolong pesan ke anak kita, wasiatkan kepada kita, nanti kalau mak meninggal, ayah meninggal, tak perlu kamu nak hias kubur mak cantik-cantik. Cukuplah sekadar ada tanda, letak tanah tinggi sikit, mungkin ada batu yang cukuplah, macam tu pun cukuplah. Tak perlu kamu nak marmar ke, nak hias, nak cantik, nak, tak payah. Satu, berdosa, yang kedua membazir. Pesan ke anak-anak kita, wasiatkan kepada mereka, kalau mak ayah mati, kamu baca Quran, kamu jaga solat, tutup aurat. Apa yang mak ayah pernah ajar kamu, kamu buat terus, amalkan ilmu tu. Kalau ada duit, nanti bila mak meninggal, ayah meninggal, ada lagi duit banyak dalam bank tu, selesaikan dulu yang wajib, kan? Kalau mak ayah belum sempat pergi haji, badalkan dulu haji mak ayah ni. Kalau ada zakat yang belum mak tunaikan, selesaikan. Fidyah dan sebagainya, puasa. Kalau ada hutang mak dengan orang lain, bayar dulu hutang tu, kan? Baru kalau ada lebih, dibahagi-bahagikan. Bagi-bagi, kalau rasa nak sedekah, wakaf dan sebagainya. Tak perlu untuk bina-binaan di kubur, jangan, tak payah. Tu pesanan kita berdasarkan hadis Nabi SAW. Kan? Jadi di sinilah supaya kita tak mengikut amalan jahiliah dan kita fahamkan betul agama kita ini beramal dengan sebaik-baiknya. Untuk itu sebagai penutup, Muhammad Al-Qarshi annahu qala sami'tu syaikhana yaqul ayyuhan nas, syekhnya pernah berkata, wahai manusia, inni lakum nasih, sesungguhnya kamu ini perlu diberikan nasihat, wa alaikum syafiq, dan di kalangan kamu ada orang-orang yang kamu sayang. Fa'malu fi dhulmatil lail li dhulmatil qabri, beramallah kamu pada kegelapan malam. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita ni kena rajin buat solat tahajud sebagai contoh. Bangun solat malam, ya, kerana ianya sebagai penyelamat dalam kegelapan kubur nanti. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita rajin tahajud di kegelapan malam tu, dengan amalan kita itulah yang akan menerangkan kubur kita. Wasumu fil har qabla yaumun nusyur, berpuasalah kamu, puasa sunat sementara kamu boleh berpuasa, kan? Maksudnya kita sihat boleh puasa sunat, itulah yang akan menyelamatkan kamu semasa kamu dibangkitkan nanti. Wa hajju, kalau kita mampu, cukup duit, cukup sihat badan, dah daftar haji sampai panggilan nanti, buatlah haji, kerana ia adalah sebesar-besar amalan, ya, ketika mana kamu hidup. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah, kerana ianya juga akan banyak meringankan ketika mana kamu menghadapi hari-hari sukar di dalam kubur dan hari-hari sukar di hari akhirat nanti. Jadi itulah sedikit nasihat dan pesanan dalam kita membacakan hadis Nabi SAW. Semoga kita dapat menghayati dengan sebaik-baiknya, mengikut sunnah Nabi SAW yang mampu, dan kita cuba sedaya upaya melakukannya, dan semoga kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana apa? Bukanlah saya bacakan sedikit syair Arab, ara ahlul qusur idza amitu badu fawqal maqabir bis sukhur.
Aku melihat di kalangan orang-orang kaya ini, bila dia mati, dia akan membedakan kubur itu dengan istana. Oh, ni orang-orang yang betul-betul kaya sangat lah kan. Kubur tu dibuat istana, macam contoh macam Taj Mahal tu kan. Kan, walaupun binaan yang cantik, tapi sebenarnya matlamat dia itu adalah matlamat yang membazir. Abau ila mubahati wa fakharu, sanggup dia bina untuk apa? Untuk menunjukkan perhiasan dan bermegah dengannya. Bermegah kepada siapa? Kalau orang kaya dia bermegah, tuan-tuan, orang berani bermegah, sudah pasti dia nak menghina siapa? Alal fuqara hatta fil qubur. Dia nak menghina orang fakir, walaupun dah mati pun masih nak menghina lagi. Sebagai contoh lah, tuan-tuan, kalaulah kita ni orang kaya sikit kan, kita rasa kita betul, oh aku dah cantikkan kubur mak aku, buat marmar, bina batu nisan cantik. Apa pasal kau tak sayang ke mak ayah kau? Kubur macam ini je, tanah je, apalah kan. Dia akan ada rasa macam tu. Kita rasa, oh aku, nasib baiklah aku buat kubur mak aku je cantik. Tu orang sebelah ni dengan rumputnya tak jaga, mungkin tak. Tuan-tuan, kalaulah katakanlah memang kubur sebelah tu tak terjaga sekalipun, mungkinlah tak ada batu nisan, tak ada memang tanah. Tapi kalau orang dalam tu memang orang yang rajin solat, orang yang baca Quran selalu, orang banyak bersedekah, dia selamat dalam tu. Kan berbanding kita ni betul-betul nampak macam jaga kat atas kubur, tapi dalam tu na'udzubillah, kita pun tak tahu, kita pun tak nak sebenarnya diseksa. Apatah lagi disebabkan perbuatan yang mendatangkan dosa tu menambahkan lagi seksaan dalam kubur, na'udzubillah. Kan, li umrika law kashafta turba anhum. Kerana apa? Bila kita, macam kita cakap, bila kita uruskan jenazah, kita akan tutupkan tanah tu. Fama tadri al-ghina min al-faqir. Kan, kita pun tak tahu. Kalau kita yang biasa uruskan jenazah, kita akan tutup kubur tu, tak tahu pun dia kaya ke, dia miskin ke. Kan, walal jaldil mubashir thawba sawf, sama ada dikafankan dengan kain biasa, minal jaldil mubashiril hari, ataupun mungkin dikafankan dengan kain sutera sekalipun. Kan, idza akala thara hadha wa hadha, kalaulah dalam kubur tu dia dimakan oleh ulat, dimakan oleh serangga sekalipun, fama fadlul ghina 'ala al-faqir, dah tak ada beza dah bawah dalam kubur tu, sama ada dia orang kaya ke, orang miskin ke, orang fakir ke. Kan, sekadar peringatan kita bersama, tuan-tuan, semoga kita ni bersederhana semasa kita hidup, dan bersederhana jugalah masa kita mati nanti. Antara cara yang apa tadi? Pesankan awal-awal, wasiatkan awal-awal kepada anak isteri kita supaya tidak melakukan pembaziran di atas kubur, tetapi banyakkanlah berdoa, banyakkanlah buat amal-amal kebaikan yang boleh diteruskan oleh orang yang telah meninggal dunia itu oleh orang yang masih hidup. Saya mohon ampun doa serta kata kerana segala kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبح كفارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت